Welcome to Khadijah's podcast. Hai semua, Assalamualaikum. Dia Diana Amin. Dia Faizah Ul Haq. Dan welcome to The Khadijah's Podcast. So kita orang sebenarnya sangat excited dengan podcast ni. Dah plan lama. Ya, tapi betul. akhirnya Alhamdulillah Allah bukakan rezeki. Betul, rezeki, ruang. Pasal semua kita plan. Tapi Allah is the best planner kan. Kita nak kena introduce lah kan The Khadijah's tu apa sebenarnya. Bukan semua orang yang dah kenal pasal group The Khadijah's ni. So I think the best person nak ceritakan pasal tu you lah. Kenapa? Sebab dia adalah founder The Khadijah's ni. Okay, Khadijah ni apa terus lari Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Sebenarnya The Khadijah's ini, kepada yang belum mengenali kami lagi, sebenarnya ialah satu circle safe space untuk sahabat-sahabat wanita, selebriti wanita yang nak belajar tentang agama, yang nak mendekatkan diri kepada Allah, dan juga untuk mencari sahabat-sahabat yang sama-sama menuju insya-Allah ke mardatillah. So alhamdulillah, sebenarnya start The Khadijah's ni bila sebabnya bila Lisa Surihadi berhijrah. Bila I tengok di hijrah je, I terus macam I have to do something. Sebab hidayah ni sangat mahal tau. Okay. Semua orang akan melalui fasa yang dia akan rasa dijentik oleh Allah SWT untuk berubah. Tapi untuk istiqamah tu, insyaAllah sampailah ke husnul khatimah tu, tak semua orang dapat. Taufik tu kan, nak kekal dalam keadaan beriman kepada Allah tu tak semua dapat. Dan kita kena usaha sebenarnya. Tak boleh macam dapat hidayah macam okay nak berubah terus pakai tudung. Lepas tu beberapa hari lepas tu rasa macam alamat tak relevan lah, susah lah nak kerja lah, macam-macam alasan yang akan syaitan cucuk-cucuk kita untuk buat kita kembali balik ke zaman kita yang dulu. So sangat sayang. So hidayah tu sangat mahal. So bila I tengok Lisa Surihani hijrah, I terus text dia and I cakap let's do macam usrah, group wanita selebriti ni supaya kita sama-sama boleh pergi belajar agama. Our first class ialah pada 17 Julai 2019. Our first ustazah masa tu ialah Ustazah Isfadia, dan masa tu pun kita ada the dark group yang macam sponsor our gift semua. So alhamdulillah sampai ke tahun ini, sampai ke hari ini, group tu masih lagi berjalan dan sudah sampai ada 90 sahabat selebriti wanita yang dalam group tu. Dan kita usahakanlah untuk setiap bulan tu kita buat kelas-kelas usrah. Cumanya kenapa nak kena ada podcast ni? Sebab okay, ramai sebenarnya yang bila tahu kita ada kelas usrah ni DM, lagi-lagi bila The Khadijah's keluar episod time tu dekat Netflix. So lebih ramai lagi lah tahu pasal grup kita ni. Kita ada post juga dekat macam gambar-gambar kita berusrah. Jadi ramai yang Instagram macam tu kan. Jadi ramai yang DM tanya macam mana kita boleh join korang punya circle ni. Asalnya kita memang buat untuk safe haven untuk selebriti-selebriti lah kita lah. Bukan kita ni lebih daripada orang lain ke tak kan. Bukan, cuma ni kadang-kadang kita nak tanya soalan pelik, takut orang so orang kalau saya dia tanya soalan macam tu contohnya. So kita nak bagi that macam ruang rasa selamat, comfortable. Diorang selesa untuk bertanya menjadi diri mereka. Sebab nak dekatkan diri kepada agama ni, soalan-soalan dia tu memang banyak yang pelik-pelik lah. Betul. Dan kita pun tak nak macam orang macam judgemental lah. Betul. Kita orang ni ada banyak-banyak level, ada banyak benda yang kita tahu atau benda yang kita tak tahu. Jadi tempat The Khadijah's ni sangat selamat. Jadi kita tak rasa macam macam takutlah nak tanya soalan macam tu. Jadi asalnya memang untuk kita-kita. Tapi bila ramai yang nampak kita pergi belajar, ramai yang DM yang cakap macam mana kita nak join So bila kita nampak benda tu ada keinginan orang ramai, that's why we decided to buat podcast ni. Supaya matlamat kita adalah untuk share, kongsi, inspire, supaya korang pun rasa that korang a part of our circle juga. InsyaAllah. So sekarang ni kita dah menjelang Ramadan. I rasa macam walaupun dah tahu, kita kan dah alami bulan Rejab, bulan Syakban, pasal bulan-bulan ni adalah bulan di mana kita patutnya mulakan preparation kita tu. Tapi Ramadan ni bila kita dah rasa dah dekat ni, macam rasa macam bukankah kita baru je puasa hari tu? Setiap kali macam tu. Dan semakin tahun ni macam semakin masa tu semakin pendek sangat. Itu antara janji Allah lah kan. Akhir zaman memang masa akan semakin cepat. Yes. Benda tu menakutkan. Tak tahulah pada korang semua. Tapi pada Eva rasa lagi nervous sebenarnya. Tapi I rasa gembira dengan perasaan seram ni. Sebab dia kasih kita alert. Dia kasih kita macam make sure cuba melakukan yang terbaik untuk berubah. Pasal kiamat yang besar tu satu. Tapi kiamat kecil untuk setiap individu tu kita tak tahu bila-bila masa pun boleh berlaku pada diri kita. Pasal ramai orang fokuskan kiamat besar, akhir zaman, dunia nak kiamat. Tapi yang sebenarnya pada Eva lah, kalau kita think micro, think individu kan, kita punya kiamat kecil ni bila-bila masa je akan berlaku. Macam kita paling dekat dengan seorang hamba Allah tu lah sebenarnya. Mati itu sendiri. Betul.
Tapi sebenarnya Elfa, maybe kita boleh balancekan that feeling. Kita memang kena ada takut kepada Allah. Itu satu perasaan yang memang kena ada pada sifat seorang hamba. Tapi kita balancekan dengan perasaan harap. Kita juga mengharapkan rahmat Allah. Kita kena harap. Kita jangan takut sampai kita takut tak terbuat apa-apa. Sebab takut je. Tapi sebenarnya dalam kita takut tu, kita mengharapkan rahmat Allah tu kan memang sangat luas. So kita mengharapkan Allah nampak yang kita sedang takut dan kita sedang berusaha. Dengan perasaan yang macam tu, kita akan lebih relax dengan kehidupan kita. Taklah takut saja, tapi ada usaha nak mendapatkan rahmat daripada Allah tu. Betul. Pasal antara satu taktik atau strategi syaitan adalah dengan gunakan takut ini berlebih-lebihan. Dan gunakan macam sampai hamba tu berasa hampa. Antara benda yang Allah selalu sebut dalam Al-Quran, paling banyak sebut adalah jangan putus asa. Ada sebab di situ. Pasal itu adalah kalau kita kaji, macam antara taktik-taktik yang syaitan gunakan lah. Pasal kita takut, kita putus asa. Eva zaman remaja dulu, sebelum berhijrah, daripada kecil sebenarnya, memang ada perasaan putus asa tu, rasaan macam aku tak boleh masuk syurga lah. Dan Eva rasa banyak yang kalau mendengar akan boleh relate dengan benda ni. Pasal Eva dengar benda ni banyak sangat dengan kawan-kawan, dengan orang-orang yang public yang mengadu atau bercerita dengan Eva kan. Diorang selalu rasa macam aku tak ada harapan lah, tempat aku memang neraka lah. Macam tu. Dulu memang Eva cakap jujur, Eva memang sentiasa rasa macam tu. Maybe depends on different upbringing juga. Pasal pada zaman dulu mak-mak akan cakap kau ni dosa tau, masuk neraka tau, Allah marah kat kau. So kita macam takut. Di brainwash. Kita tak cukup baik lah kita rasa macam tu. I rasa I ni orang yang paling jahat, memang tempat I neraka lah. Betul macam tu tau. And it took me a long time untuk memperbaiki my mindset, change my mindset, to understand, to learn that benda tu tak betul. I shouldn't think this way. I should think positive dan berharapan, jangan putus asa. So takut tu Alhamdulillah, tapi kena balance. Semua benda tak boleh berlebihan. Betul. Kita sebenarnya tak boleh tau, memang tak boleh sangka buruk dengan Allah. Allah lagi kenal hamba dia ni. Allah tahu yang kita sebenarnya memang orang-orang yang berbuat dosa. Tapi Allah punya pengampunan tu melebihi segalinya. Yes, I pun ada perasaan macam tu juga masa I memulai hijrah dulu. I siap masa tu pergi umrah dekat Madinah, tengah solat banyak kali pun I still rasa macam Allah tak ampunkan ni. Kan, betul. Duk nangis ya Allah, tapi rasa macam Allah tak ampunkan. Tapi lepas tu bila I macam dengar dia adalah dekat Madinah juga, dia cakap maksudnya walau sekecil zarah kebaikan yang kita buat, Allah terima dan Allah nampak semua tu. So that simple macam perkataan buat I rasa macam ada harapan kan. Yes, terus rasa macam ya Allah, Allah nampak usaha kita dan semua yang kita buat ni tak sia-sia. Bila Nana cakap macam tu kan, tapi memang betul lah, macam benda tu kita tak boleh, susah nak tolak perasaan tu tau. Perasaan yang macam kita ni teruk sangat. Ya ke Allah nak maafkan aku kan. Banyak sangat dosa yang kita buat. Hari-hari kita buat dosa tanpa kita sedar. Jadi macam, boleh ke dia terima aku ni? Lagi-lagi kita yang kurang ilmu dan kita berusaha untuk mencari lebih baik. Kita jadi macam, betul ke amalan yang aku buat ni? Solat aku ni diterima ke? Betul ke bacaan aku ni? Pasal itu adalah antara proses-proses yang Eva lalui bila mula nak berhijrah. Dan macam penghijrahan Eva sebelum pakai hijab lagi sebenarnya. Penghijrahan seseorang itu adalah titik permulaan, adalah di mana dia nak memperbaiki diri dan dekatkan diri pada Allah. Bila kita mula nak solat, betulkan diri kita yang mana kita kurang lah. So pada waktu yang Eva nak belajar, mula betul-betulkan semayang apa semua kan, you akan dapat macam-macam punya comments tau. Lagi-lagi sekarang ni zaman di mana ada social media dan banyak orang beri pendapat dan sebagainya kan, you can be so confused. Senang sangat. Eva rasa banyak boleh kat luar sana. Senang nak confuse, kata betul ke benda ni, aku buat ni salah ke? Dia ni kata salah, dia ni kata betul kan. Dia jadi sangat confused. Jadi yang kat luar sana tu, I want to share, I went through apa yang you all are going through right now. Bila kita doubt kan. So macam kita fikir macam, aku punya Al-Fatihah ni aku baca betul ke kan? Aku punya sembahyang ni bila aku buat, aku betul ikhlas ke? Aku punya bacaan bila rokok, bila apa ni semua, tahiyat akhir, tahiyat awal ni okey ke? Dan lepas tu aku khusyuk ke? Jangan nak khusyuk tu tak khusyuk sebab fikir tak nak khusyuk. So jadi macam kemudian tu kita buat, kita macam okey, kena ada berharap yang Allah akan terima, Allah nampak keikhlasan kita. Kita kena percaya tau, memang itu perkara yang wajib untuk kita percaya. Tapi lepas syaitan tu kan. So bila slowly kita lebih belajar benda tu, dan yang membenarkan kita untuk melakukan ibadah tu pun Allah. Kalau dia kata tak boleh, kita tak akan
kan boleh sembahyang. So gerak kita tu, mula kita ingin tu pun Allah yang izinkan, kita solat tu pun Allah yang izinkan. So bila kita tahu benda tu, dia punya rasa risau tu, yang bukan-bukan yang syaitan hasut kerisauan tu, slowly lega. Tukar kepada syukur. Jadi syukur sekali apa pun. Tapi jangan sampai tahap complacent. Maknanya terlampau selesa. Allah faham, Allah tahu, Allah Maha Pengampun. Tak boleh. Kita kena sentiasa memperbaikkan diri. So kena ada balance di situ. Betul. So bila dalam bulan Ramadan ni, banyaklah benda yang kita kena buat. Tapi sebelum tu kita apa makna Ramadan? Apa perasaan kita bila kita dengar Ramadan nak sampai? Untuk Diana macam mana? Dalam kita nak beragama, that's why kepentingannya untuk kita ada guru. Guru yang memang mursyid lah. Guru kalau kita ahli sunnah wal jamaah kan, guru-guru yang memang diperakui. Dan insyaAllah kalau kita nak berhijrah ni, nak cari ilmu ni, Allah akan bantu kita, akan datangkan kita juga dengan kawan-kawan yang baik. Contohnya macam I mula hijrah dulu, ada Kak Wardina yang tolong I. Sebab itulah ada juga ada Khadijah. Sebab pentingnya untuk kita ada circle ataupun satu bi'ah salihah, satu circle yang baik, orang-orang sekeliling kita yang sama-sama ada tujuan yang sama. So insyaAllah kalau kita ada masalah-masalah agama ke apa, boleh terus tuju tanya. Ada majlis ilmu, boleh ajak kawan-kawan pergi sama-sama. So perbanyakkan ilmu dengan sumber yang sahih, insyaAllah kita takkan confuse. Yes, dan macam sebenarnya kena ada ruang yang macam kita boleh tanya tanpa segan. Tanpa macam bila kita tanya tu kita nampak macam bodoh sangat. Pasal ada yang buat kita rasa macam rasa rendah diri sangat. Ada. Aku pernah rasa macam tu. So Alhamdulillah, memang this is not impossible untuk orang yang berhijrah. Untuk Allah akan mempermudahkan jalan untuk jumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat syurga yang akan ada di situ dekat kita tanpa judging kita langsung. Macam bila Eva berhijrah, you ada Kak Wardina. Bila Eva berhijrah, sebenarnya macam Eva sendiri, tapi bila pakai tudung tu, pada tahun tu dia macam Masya Allah sangat. Allah jumpakan dengan Diana, jumpakan dengan Irma first, lepas tu Diana, lepas tu Heliza. Dan kita macam klik dengan begitu cepat. Cara kita jumpa pun kalau kita ceritakan pun kelakar sebenarnya kan. Tapi dekat satu TV ni, I bawa dia balik rumah. Orang Singapura kan. Dia lepas tu kita pergi TV show, dia bawa I balik rumah. Dan lepas tu I terus bawa dia pergi cakap pasal dia baru melahirkan anak kan tu. I kata jomlah, you nak kena take a rest, you kena pergi facial lah, I jagakan anak you. Macam tu cerita dia. So daripada situ terus kita fall in love. Alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah, insyaAllah kita feel lah insyaAllah kerana Allah kita punya ukhuwah ni kan. Kemudian tu Eva kadang-kadang bila ada PKP kita berpisah selama berapa tahun? Lama, 2 tahun. Kalau tak, Eva selalu ada kat sini. Kita akan selalu pergi majlis ilmu, Heliza apa semua setiap minggu, almost every day. Eva, Heliza, Hana, Irma kadang-kadang, Diana pun akan join macam tu kan, dengan usrah lain, dan kita pergi majlis ilmu lain juga. Setiap hari kita orang akan padatkan jadual kita tu untuk ke majlis ilmu. Sampai ada satu hari tu kita akan majlis ilmu hopping. Dan benda tu rasa seronok sangat tau kita orang buat benda tu. Lepas tu PKP, Eva stuck kat Singapura selama 2 tahun. Ya Allah, rasa kehilangan korang tu teramat sangat. Dan lepas tu kita akan ada masa naik dan turun iman tu. So dengan ada PKP tu, walaupun adalah boleh buat apa semua, belajar apa semua kat Singapura kan, tapi lain dia punya rasa tu lain. So bila sampai balik, yang kita nak cakap pentingnya ada sahabat atau circle tu, bila kita Eva terus datang jumpa Diana balik kan, bila first dah buka terus I come and meet you, jumpa anak-anak you apa semua. When you are with the right circle will remind you untuk pergi solat pada waktu yang betul, untuk semangatkan balik amal ibadah, untuk share buku apa dia baca, apa yang dia baru dia belajar. Ada majlis ilmu ni. Dia jadi indah sangat tau benda tu. So penting, insyaAllah tak impossible untuk anda semua dapat apa yang kita ada. InsyaAllah. Niat tu kena ikhlas. Allah akan pemudahkan jalan. Fitrah kita ni suka kepada kebaikan tau. Dan kita sebenarnya boleh bezakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Betul. Apa yang Diana cakap tu betul. Hati kita ni magnet kepada benda yang baik. Dan kalau benda yang tak baik tu, macam mana kita, contoh tu macam nak tahu kita punya detect kita fitrah tu, cuba kalau orang menipu kita, tiba-tiba kita rasa macam kau tipu tenang ni. Tenang ke tak tenang? Tak tenang macam kau tipu ni. Itulah sebenarnya fitrah. Fitrah dia tak boleh terima penipuan, dia tak boleh terima benda yang tak elok. Tapi dalam proses berhijrah, depending on orang lain punya penghijrahan tu, because everybody has their own hijrah journey. It is unique to you. Every life story memang Allah design sesuai dengan diri you untuk bawa you balik ke jalan dia, untuk pulangkan you kepada dia. Memang itu, that's our storyline. So everybody punya is unique.
ada yang akan melalui perjalanan hijrah di mana untuk bertemu dengan yang sahih, yang betul, dia akan bertemu dengan yang tak betul dulu. So I went through that. Pasal nak cari, pasal kadang-kadang Allah ni, macam mana kita nak kenal yang bagus kalau kita tak kenal yang tak bagus. So dalam proses alpha, dan ada kawan-kawan alpha juga, dia ditemukan dengan yang tak betul dulu. Tapi kita macam rasa tak betul ni. Tapi macam okey, tak apa, kita tengok lagi untuk kasih kita certain yang ini tak betul ni. Jangan ikut. Nanti Allah tunjukkan yang satu, yang ini tak betul daripada sudut ini pula. Jangan ikut. Tapi kita akan jalani proses tu lah. Kalau anda sedang menjalani proses tu, jangan macam rasa down lah. Benda tu adalah untuk kita. Segala yang berlaku dalam hidup kita, kalau kita kena think positif pada Allah kan, macam yang cakap kan, segala benda yang berlaku kepada seorang mukmin tu kena faham ia adalah untuk kita. It is for us, not against us. Allah nak kebaikan, ada hikmah di sebaliknya. Betul. Kita kena cari hikmah itu dan ikut yang betul. InsyaAllah kita doa lah Allah nampakkan kepada kita mana yang benar tu benar, yang salah tu salah. Ada so, doa clear. Benda tu clear. Kita pernah nampak dah. Yang salah tu memang salah lah. Jangan buat macam tu. Okay, so sekarang kita teruskan dengan topik kita yang kita nak kongsi, Ramadan. Okay, Ramadan ni memang satu bulan yang, yelah kita ada 12 bulan dalam setahun. Tapi kenapa Ramadan ini yang macam Alhamdulillah, kita umat Islam ni sangat nanti-nantikan sebenarnya, sebab kita Alhamdulillah insyaAllah diberi kefahaman apa yang ada bersama dalam bulan Ramadan tersebut. Kan macam ada dalam satu hadis ni, kalau macam bulan Rejab itu ialah bulannya Allah, kalau bulan Syakban tu bulannya Rasulullah, kalau bulan Ramadan tu ialah bulan umatku, umat Nabi Muhammad SAW. So kenapa dekat bulan Ramadan ni Allah nak ampunkan dosa kita? Itulah bulan Al-Quran, itulah bulan untuk bersedekah dan macam-macam lagi perkara-perkara kebaikan yang memang dijanjikan, kira macam pahala yang berlipat ganda yang melimpah ruah. Dan insyaAllah kita doa yang kita akan keluar daripada bulan Ramadan tu without any dosa, zero. Betul. Maksudnya kita lahir sebagai seorang mukmin yang baru. Hopefully macam itulah. Dalam bulan Ramadan ni memang kita kadang-kadang kita faham, kita dah dengar dah semua benda-benda ni, tapi kenapa kita masih lagi rasa ada orang yang nak masuk Ramadan dia rasa macam takut. Alamak tak boleh makan. Alamak penat lah nanti. Alamak nak kerja macam mana. Alamak nak kena. So dia lebih kepada risau daripada excited tau. Dia lebih rasa macam bulan Ramadan ni satu beban. Dia cuma nampak fizikalnya mungkin. Sebab puasa ini dia ada beberapa tingkatan kalau mengikut Imam Al-Ghazali kan. First kali ialah satu puasa orang awam. Dia hanya menahan diri daripada makan, minum, daripada hubungan suami isteri dan apa-apa saja yang melanggar yang membatalkan puasa tersebut lah. So itu sangat surface kan. Kita tengok pun kita tahu itu puasa orang awam. Itu sebenarnya puasa orang yang kebanyakan. Memang itu pun yang dia ajar daripada kecil. Okay, kalau puasa esok tak boleh minum dah, tak boleh makan dah, start daripada fajar sampailah maghrib seorang semua. Sebab itulah berlebih-lebihan, sebab itu yang difikirnya makanan. Benda tu tak salah. Macam bukan kita nak cakap macam korang ni tak bagus lah bila korang puasa macam tu je, tak. Dia macam kita tahu benda ni pasal setiap amal ibadah tu yang kita kena buat, kita kena setiap kali try to be better. Sebagai seorang manusia ni, tanggungjawab kita memang tak boleh ditukuk tu je. Kita tak boleh stay stagnant tau. Pasal kalau kita stay stagnant pun fitrah kita tak membenarkan. Kita akan rasa macam ada benda tak kena lah. Kenapa? You akan rasa bosan, akan rasa stres dan sebagainya. Kita kena sentiasa move forward and improve. Bukan saja dalam diri duniawi, tapi untuk akhirat juga, spiritually, physically, everything. Masa kita physically tanpa berhenti semakin tua, semakin membesar dan sebagainya. So it's very important to improve. So daripada awal tu memang basic nak mak dengan ayah kita nak fahamkan kita tentang puasa. Memanglah yang benda yang kita boleh faham dulu lah. Contohnya macam kalau ayah pun sendiri ada anak kan, so macam kalau puasa ni, lepas tu nanti buka puasa bagi makan apa favourite yang dia suka. Benda tu tak salah, tapi kita bukan di tahap anak-anak lagi. So that's why kita kalau boleh sudah dengan berganjaknya usia kita ni pun, kita dalam setiap hari kita tu kena ada hijrah. Hijrah tu maksudnya nak berubah ke arah yang lebih baik. So insyaAllah kita cuba untuk mencapai puasa kira macam peringkat yang kedua ini, iaitu puasa orang-orang yang khusus. Puasa orang yang khusus ni maksudnya dia bukan sahaja menahan diri pada lapar, dahaga dan sebagainya, tapi juga menahan diri daripada tengok benda-benda yang tak elok, daripada bercakap benda-benda yang tak elok. So apa-apa sahaja perkara-perkara yang macam boleh cut dia punya pahala tersebut. Diskaun pahala tu. Contoh maknanya yang awal tu level 1 tu lapar, dahaga, benda-benda yang membatalkan sahaja. Tapi still tengok lagi social media, still lagi mengumpat orang, still lagi macam tengok benda-benda yang maksiat, still lagi macam tak jaga ikhtilat lelaki perempuan. Masih lagi buat perkara-perkara tersebut, cuma dia tak makan, tak minum, dan macam yang asal tak batal. Itu je. So level kedua adalah level 1 tu campur
menjaga semua kita punya apa tu? Panca indera. Panca indera ataupun five senses lah. Our senses apa yang badan kita ni, puasa untuk badan kita juga. Kan maknanya kita punya tangan jangan buat benda yang tak elok. Mata, kaki kita jangan berjalan ke tempat yang tak elok. So puasa untuk jasad ni dan segala apa yang ada di jasad ni juga. So itu adalah puasa level kedua. Dan yang peringkat yang seterusnya ialah puasa orang yang khususil khusus. Dia khusus kepada orang yang khusus. Maksudnya dia bukan saja yang tadi tu kan, dah five senses semua tu. Lepas tu sebenarnya orang yang peringkat ini sebenarnya puasa para nabi lah. Maksudnya dia memang dia memang tidak akan melakukan apa sahaja perkara keduniaan dan hanya ingat kepada Allah SWT saja. Kalau melakukan perkara keduniaan lain, dah rasa benda tu akan membatalkan pahala, benda tu akan so memang itu level yang paling tinggi lah, level makam yang sangat Masya Allah lah. Yang second tadi tu orang-orang soleh. Yang ni para nabi puasanya begitu. Memang betul-betul dikhususkan puasanya tu untuk beribadah kepada Allah, untuk ingat Allah sahaja, tak ada perkara lain. Kan langsung hati tu setiap hari tu walaupun melakukan macam kerja-kerja yang seharian, tapi hati tu sentiasa berzikir kepada Allah dan ingat pada Allah je. Tak ada macam ingat macam kita pergi kelas hari tu kan, yang ustazah cerita pasal benda ni kan. Dia kata kalau orang tu dia fikir pasal sekejap aja, terdetik fikir pasal macam nanti aku nak makan apa dia dah rasa macam itu dah membatalkan puasa dia. Kan bila Eva dengar tu, ya Allah ya Tuhanku, bilalah aku nak sampai level tu? Adakah aku akan diizinkan untuk sampai level tu? Sekarang ni pun aku struggle. Kita ada masa di mana kita sihat tak sihat, ataupun iman kita naik turun. Eva sendiri masih struggle dengan menahan lapar dan dahaga tu. Depends on hari kita bekerja atau tidak. Bukan pasal aku nak makan lah, keinginan nafsu makan tu tak ada, tapi maknanya bila aku nak bekerja ni, aku nak kena ada tenaga. Jadi kerisauan tu tentang tenaga. Maknanya tapi kita dah plan lah ahead kan. So macam hari ni aku bekerja ni, aku nak kena buat banyak aktiviti, jalan lebih atau pergunakan tenaga banyak. Maknanya makanlah sahur tu betul sikit, lebih sikit, dan makan malam sebelum pun nak kena lebih juga pada Eva. So you know yourself personally, macam mana you boleh sustain energy you tu. Minum air banyak-banyak sebelum, so that you stay hydrated. For me, I think the important thing is hydration lah. Eva tak ada masalah sangat tentang makanan, tapi kita dah masih ada struggle di sudut yang itu. Lepas tu untuk menahan hati ni, otak kita ni untuk fikir benda yang negatif terhadap, pasal bila kita puasa lebih ujian. Hari yang biasa kalau kita tak puasa, sebut ni ini saim, aku berpuasa. Ini saim. Sesungguhnya aku berpuasa. Ya betul. So kena banyak sabar. Kan, InsyaAllah tengah bulan puasa ni. Okey, I nak cakap juga maksudnya, kalau tengah bulan puasa ni, kenapa orang tahu bulan puasa ni ialah bulan untuk umat Nabi Muhammad SAW buat kebaikan. Betul. Tapi kenapa mereka tidak suka untuk buat kebaikan, sementara kita tahu yang memang akan dapat banyak pahala yang banyak. Refleksi diri sendiri. Kenapa tak suka buat benda kebaikan sedangkan itu fitrah? Sebenarnya masalah hati kita. Kita punya hati dah banyak sangat dosa, ataupun diri kita dah banyak sangat dosa, yang merupakan titik-titik hitam di hati kita yang menyebabkan memang walaupun kita tahu ada banyak sangat manfaat yang kita akan dapat, tapi kita rasa tak suka, kita rasa penat, kita rasa macam tapi kita akan banyak buat alasan. Betul. Sedangkan Allah bagi ni bulan untuk umat dia ni, kenapa masih lagi nak bertapi-tapi? Sebenarnya masalahnya kita sendiri, hati kita ni yang kita tak bersihkan sebelum masuk Ramadan. Orang rasa macam bulan Ramadan lah baru nak bertaubat, lepas tu nak minta maaf dengan sanak saudara, nanti tunggu raya nantilah. Sekarang ego lagi ni tak nak minta maaf. So sebenarnya sebelum masuk bulan Ramadan, inilah antara planning dia. Kita kena bertaubat dulu. Amalan kita buat banyak mana pun amalan kita, kalau kita menyekutukan Allah, insya-Allah tidak. Dan kalau kita berdendam ataupun bermusuhan sesama Muslim, amalan tu tidak diterima. So maybe itu sebabnya, antara sebab kenapa hati kita ni masih lagi rasa tak suka nak buat baik, tak suka nak contoh berpuasa ke, nak baca Al-Quran ke, nak dengar benda-benda yang baik ke, sebab mungkin kita masih ada lagi ego kita nak bermusuh dengan orang. Sedangkan sepatutnya kita kena faham, kita tak boleh bermusuhan ataupun berdendam, sebab amalan kita tidak akan diterima oleh Allah SWT. So InsyaAllah mungkin apa benda yang kita perlu plan sekarang ini ialah bagaimana kita nak lembutkan hati kita untuk kita kenal yang kita ni hamba, orang yang kita tak suka tu pun hamba Allah juga. So kita ampunkan dia dan juga kita minta maaf dengan dia. So sebenarnya itu satu benda yang macam sukar untuk dibuat.
Tapi kalau kita buat tu sebenarnya, Masya Allah. okay, contoh sebenarnya kita alhamdulillah macam Elfa kan, kita ni kan macam ada orang kenal. So maybe bila yang dia kenal, dia perasan kalau orang kata kalau jadi selebriti ni kena hadaplah kecaman tu. So macam dia jadi target tau untuk kita, orang macam nak kecam ke apa, dia jadi macam open target. Yes. Dia macam invite orang, Benda kau tu kecam macam lah aku, kau pandanglah aku. Yes. First, I rasa benda tu sebenarnya tak betul. Sebab maksudnya sepatutnya sebagai seorang Muslim, kita kena sentiasa jaga lidah kita dan semuanya. Betul. Dan semua orang ada perasaan. Betul. Orang yang selebriti ke yang tak selebriti ke, semua orang ada perasaan. Kita manusia biasa je. Perasan tak kalau kita macam contoh you, I ke ataupun The Khadijah's members lah kan, mereka selebriti. So bila selebriti ni orang kenal. Dan kadang-kadang umum cakap kalau you jadi seorang public figure ataupun selebriti, kenalah hadap kecaman. Pasal you kan selebriti, you kena terima je lah komen jadi? kita. Siapa suruh jadi artis kan? First, I don't think that's true lah. Maksudnya sebab kita semua jadi selebriti sebab minat. Ya, dan sebab nak cari rezeki. Adalah beberapa sebab-sebab yang lain lah. Yes, ada kita juga hanya manusia biasa. Betul. Dan ada buat salah yang perlu ditegur dari channel yang betul. Bukanlah satu open target dan sebagainya. Yes. So, tapi kita kena lihat alhamdulillah, maksudnya Allah bagi kita sebenarnya satu peluang yang besar untuk dapat doa yang makbul. Kenapa? Sebab sebenarnya kalau ada orang yang sakitkan hati kita dan kita doakan kebaikan untuk orang tu, di saat orang tu tak tahu yang kita doakan dia, sebenarnya doa itu malaikat doakan untuk kita balik terlebih dahulu. So contohlah ada seorang manusia ni, hamba Allah ni, contohnya dia cakap lah something yang menyakitkan hati kita, tak payah balas balik. Ataupun contoh masya-Allah yang lebih agung lagi, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang selalu dia disakiti walaupun menyampaikan agama risalah yang benar. Betul. Tapi orang-orang ramai yang macam menyakiti fizikal dan juga hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak membalas, malahan mendoakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa macam tu. So, dan alhamdulillah Allah makbulkan pula. Ya, macam doa contoh tersebut. kisah Taif kan. Yes. So sebenarnya itu yang lebih baik lah untuk kita. Kalau kita nak doa yang makbul, contohnya lah kan, orang buat jahat kat kita, lepas tu kita doakan, ya Allah, malam-malam kita doakan, ya Allah, kau berikanlah rezeki yang melimpah ruah kat dia, ya Allah, kau kayakanlah dia, ya Allah, kau berilah zuriat-zuriat yang soleh-solehah kat dia, ya Allah. Benda tu susah nak buat. Tapi sebenarnya kita kena tahu doa tu sebenarnya untuk kita, yang Allah makbulkan. So itulah dia, Allah nak bagi kita sebagai doa orang yang dizalimi, yang dimakbulkan, malaikat mendoakan kita insya-Allah. Dan bulan Ramadan ni juga ada banyak sebenarnya, malam-malam kan kita buat qiyam dan sebagainya, insya-Allah banyak-banyak kamu doa. Orang yang mengampunkan fail untuk plan ialah orang yang plan untuk fail. Betul. So kita kena plan apa yang kita nak kena buat ni. Satu hari. I suka benda tu kan? People who fail to plan to fail. Contohnya kita macam terkejut, tiba-tiba dah Ramadan, lepas tu pagi dah puasa, malam tu rupanya malam first Ramadan tu, apa yang kita boleh buat? Kita dah kena start tarawih dah, tapi orang selalu miss benda tu kan. Lepas tu lagi satu, solat sunat 2 rakaat tu, yang kena baca dengan surah Al-Fat. Rakaat yang pertama baca Al-Fatihah, lepas tu baca surah Al-Fat first half, and then the second one baca second half. So macam kita baca keseluruhan ayat hafal, tapi kita boleh letak Al-Quran kat depan kita. So that's why kita kena plan apa yang kita boleh buat. Sebab apa? Diriwayatkan kalau kita solat sunat 2 rakaat masa malam pertama bulan Ramadan tu, kita akan diberikan keamanan daripada musibah untuk tahun tu. Masya Allah. So bayangkan kalau kita tak tahu benda tu and tak plan, benda 2 rakaat je tau. Benda 2 rakaat tapi so termiss. Ni pasal kita cakap pada yang malam sebelum Ramadan ni, tapi kita tak cakap pula sebenarnya kalau nak prepare untuk Ramadan tu, bermulanya daripada bulan Rejab. Kenapa kita perlu cari benda dengan prepare dengan betul-betul, adalah kita tak nak kerugian benda yang boleh menghapus dosa kita. Kita jangan cakap pasal pahala. Pasal apa? Pahala tu menghapus dosa. Jadi macam tadi F cakap kan, kita buat dosa yang kita sedar tu okey setiap hari. Yang tak kita sedar ni sebenarnya nanti bila kita pergi akhirat kan, cakap apa benda ni banyak-banyak dosa aku ni kan. Tu dosa yang kita tak perasan pun yang kita buat kat orang. Benda tu dia automatic. So kita kena autopilotkan diri kita sendiri, atau maybe bukan pada tak boleh lah autopilot tu, susah sangat lah level itu. Level nanti Nabi lah kan, level insyaAllah amin. Semoga kita akan capai, semua orang akan capai darjat itu insyaAllah. Amin. Tapi maknanya untuk kita kena sedar, we must have our conscious act to do good things. So macam mana kita nak ada conscious act tu kalau kita orang tak prepare dan educate ourselves? Kena ada belajarlah tentang benda tu. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh lakukan supaya kita dapat pahala yang berlipat ganda. Awal tadi Evan dengan Diana bersembang sikit lah. Masya Allah ni, Allah ni, rahmat Allah ni, bila kita ada niat untuk lakukan kesilapan, niat tu tak akan ada points dosa.
Kalau kita tak buat. Kalau kita buat, baru kita akan dapat points dosa tu. Dengan ikut 1 point. Tak kira lah dosa apa, tapi 1 point. Tapi kalau kita ada niat sahaja untuk melakukan kebaikan, tapi kita tak buat pun, kita dah dapat 1 point dah untuk kebaikan tu. Nampak tak? Macam yang itu, kita niat juga buat benda jahat, tapi kita tak buat. Tak dapat. Jadi macam benda tu, okay, cancel. Tapi yang ni kita niat, tapi kita tak buat. Dah dapat dah poin pahala tu, poin kebaikan tu. Betapa Masya Allah ni benda tu. Dan kalau kita niat, lepas tu kita lakukan, lagilah kita dapat lebih. Subhanallah. So kesimpulannya kita niat je lah banyak-banyak. Kita niat banyak-banyak dengan banyak. seikhlas hati. Lepas tu pasal kita kena usaha untuk carikan information macam mana kita nak dapat pahala tu. Pasal dulu Eva antara bila dalam proses penghijrahan tu, inilah benda-benda yang kita fikirkan pasal kita banyak melakukan dosa. Banyak sangat. Macam mana aku nak cover ni kan? Macam mana nak cover dengan pahala kan? So itulah I think orang boleh relate kot yang tengah go through that process. So macam mana aku nak hapuskan dosa? Allah sebenarnya dah kasih kita banyak peluang-peluang, antara dia bulan-bulan Ramadan. Tapi setiap amal ibadah kita yang kita buat dengan ilmu dan dengan ikhlas, dia akan ada benda tu. Dalam kelas yang kita pergi tak, Eva dengar syarahan satu ni kot. Dia cakap zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim, manusia hidup beribu-ribu tahun. Nabi Ibrahim 1000 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun, apa semua dah lebih lagi kan. Diorang ada masa yang panjang untuk buat ibadah. Tapi kita ni umat Rasulullah SAW hanya dapat 65 plus minus. So pendek sangat. Jadi kita macam macam mana aku nak dapat ni? Tapi ada cara-cara untuk memanjangkan hidup kita. So ustaz tu cakap itu, memanjangkan hidup kita. Macam interesting benda tu kan. Supaya kita boleh amal sama dengan amalan orang yang beribu-ribu tahun tu. Allah kasih kita, kurnia kita dengan benda tu. Jadi kalau kita tak prepare dan plan untuk dapat, pasal kau nak doa mustajab, dia ada waktu, ada tempat dan sebagainya kan. So kalau kita tak find out, educate ourselves pasal benda ni, kita rugi. Itulah cara macam mana kalau kita nak, when we want to do things, we have to do things smart. Work smart. So even ibadah, do ibadah smart. Contohlah macam kalau kita pergi ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke, puasa dekat sana darat berapa 100,000 kali ganda, berapa 10,000 kali ganda. So macam lepas tu buat lagi pada bulan Ramadan. Dan lagi satu kan, kalau kita contohnya kalau kita buat umrah di bulan Ramadan kan, pahala dia sama macam pahala kita buat haji bersama Rasulullah SAW. So benda-benda macam tu lah yang macam contohlah. Okay, contoh yang orang paling dah tahu dah sebenarnya. Contoh kita tak mampu nak baca Al-Quran contohnya, tapi kita baca 3 kul. Kan sama macam kita baca seluruh Al-Quran. So benda-benda macam tu lah. Work smart. Pasal ikut kemampuan. Lagi-lagi benda ni pasal kita wanita. Wanita lagi kalau dah beranak, berkeluarga, tanggungjawab kita banyak. 30 pula. Surah Al-Ikhlas 3 kali. So kita kan kalau lagi-lagi kalau dah jadi ada berumah tangga, ada anak-anak, masa tu kita nak kena berbagi-bagi dengan banyak-banyak benda. So kita rasa macam kita tak boleh buat amal ibadah sama dengan seorang yang single. Tapi pahala bernikah tu masya-Allah lah. Itu topik lain. Itu topik lain. Itu ibadah semua hidup. Apalah, bersyukur alhamdulillah dia dapat kan. Subhanallah. So kena pandai lah. That's where we, especially as women, pasal women ni banyak ada yang kurang daripada apa yang lelaki boleh buat. Ada yang susahnya bila lagi kalau kita nak berhijrah. Contoh benda ni selalu Eva cakap tau, bila dalam proses berhijrah, cakap lelaki ni kan senang je, dia orang boleh sembahyang as is. Maknanya kau pakai seluar yang elok, kau bersih, kau pakai t-shirt, kau boleh terus masuk masjid. Ataupun tak payah masuk masjid apa, ambil wuduk kau dah boleh solat mana-mana je. Kita sebagai perempuan ni tersilap sikit 3 saat tu dah batal dah. Kita nak kena betul-betul tutup aurat. Lepas tu kalau kita kena berhijab lagi kan, nak ambil wuduk dengan nak buka tudungnya apa semua macam tu. Ya Allah, susahnya kita nak beribadah. Tapi dapat pahala lebih insya-Allah lah. Dengan lebih susah lebih susah kita untuk melakukan satu ibadah tu, lebih banyak dia punya benefits dia insya-Allah. Tapi bila pergi umrah, Eva rasa macam, tak tahulah kalau berdosa rasa macam ni tak, tapi rasa macam adil kan, macam tu tau. Sebab kita orang wanita berihram pakai baju biasa je. Diorang kena pakai ihram. Diorang kena berpakaian ihram. So kita boleh masuk mataf bila masa. Pasal sekarang kan ada rules tu kan. Kita I jahat, I rasa macam ya Allah, berdosakah aku berbahagia dengan benda ni? Macam kemudahan yang kau berikan kepada aku ni, masya-Allah. Susah pula pada lelaki kan. Macam ambil kau rasalah apa yang aku rasa setiap hari nak beribadah kat tempat yang biasa. Kat sini Allah memudahkan urusan aku. Sebab yelah, lelaki nak kena pakai ihram tu adalah macam uncomfortable. Dia tak boleh pakai apa yang dalam apa semua. Dan diorang kena stay dalam ihram tu lama. Lagi-lagi bulan haji pun macam tu kan.
Haji dengan umrah susah untuk seorang lelaki pada I lah. So dan bila ada rules yang kita tak boleh pergi dekat-dekat dengan Kaabah tu Tawaf tu kan. Diorang setiap kali walaupun tidak dalam berihram, tidak buat umrah, nak buat tawaf, nak kena juga pakai kain ihram tu. Sebab nak masuk dengan Tawaf tu lah. Itu yang macam Effa rasa macam okay, adil. So kita perempuan ni, kita kena fikir Allah is fair. So ada Allah bagi kita cara, ada je cara. Pasal perempuan berkata, yelah kita ada uzur, nak kena jaga anak, tanggungjawab untuk siapkan makanan sahur, makanan berbuka untuk suami dan anak-anak. So make it simple lah. Maksudnya semua tu pun ibadah tau. Yes. And mungkin orang nampak macam kita tak dapat pergi masjid sebenarnya, tapi kita membenarkan suami kita pergi masjid beribadah tu, kita dapat pahala dia. So sebenarnya siapa yang untung? Kita sentiasa perempuan dalam keadaan yang untung. Yes. So kalau kita rasa macam tak dapat pergi masjid, nak juga, tapi sebenarnya Allah sebenarnya sedang menjaga wanita itu. Sebab wanita ni kan kalau kita tahu godaan dunia. So Allah sangat-sangat menjaga wanita. That's why kita banyak buat di rumah. Daripada kita kena keluar, lepas tu nanti kan ada pula macam fitnah-fitnah sebagainya. So duduk kat rumah, tapi sebenarnya kalau kita memudahkan, contoh para lelaki, ayah kita kita jaga rumah semua kan, dan kita buat ibadah tu dekat rumah saja, tapi kita still dapat pahala kerana memudahkan kita dengan niat kita khidmat untuk jaga rumah kita tu, supaya memudahkan mereka untuk beribadah dekat luar. Betul. So tak ada kurangnya untuk kita, Allah beri lebih lagi. Dan sebenarnya untuk wanita ni pun kita boleh pilih mana-mana pintu syurga kan. Lelaki tak ada tau offer macam ni daripada Allah. Maksudnya boleh pilih mana-mana pintu syurga yang kita nak masuk. I suka macam lelaki tak ada tak offer ada ni tau offer macam ni. Offer is just for you. Untuk wanita kalau kita masih lagi nak merungut kan maksudnya kalau kita jaga solat 5 waktu kita, kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, kalau kita jaga maruah kita, dan kalau kita taat kepada suami kita, pilihlah mana-mana pintu syurga, wahai wanita salihah. Macam tu kan. Ada orang kalau lelaki, kalau dia keluar baca Quran, okey, masuk ikut pintu Quran. Tengoklah masuk ikut pintu siam, pintu puasa ke apa sebagainya. Tapi kalau wanita boleh pilih masuk pintu mana-mana. Kita kena fikirkan itu, ya Allah sebenarnya mungkinlah kita rasa susah nak kena tutup aurat dan sebagainya. Lelaki lagi susah, tanggungjawab dia lagi besar sebenarnya. Allah memang semua benda fair bersebab. So kita tak perlu memikirkan kenapa Allah buat macam ni. Kenapa aku buat aku macam ni. Tak. Lebih kepada syukur Alhamdulillah Allah itu buat lebih aku penting. macam ni. Ya. Okay, sekarang kita cakap pasal planning kan. So banyak cara yang kita boleh plan. Tapi sebelum tu kita macam kita zaman moden. So sekarang ni banyak kita gunakan social media dan sebagainya. Boleh, bukan tak boleh nak dapat ilmu daripada social media ni. Banyak tapi juga. Even kalau kita dapat ilmu daripada tempat biasa, daripada guru-guru, jangan ambil daripada satu je. Ambil daripada banyak. Even in social media, kena tengok yang banyak lah. Pasal nanti kadang-kadang orang ni keluarkan ilmu ni, lepas tu ada yang kata tak boleh sebenarnya. So kita belajar daripada situ juga. So Effa Google lah macam tips to prepare for Ramadan. So kat sini tulis ways to prepare your soul for a spiritual Ramadan. Masya Allah. Nombor 1, seperti apa yang kita cakap tadi, educate yourself. Tak ada amal yang kita lakukan tanpa berilmu, belajar, yang akan diterima. Contoh kalau kita macam pergi belajar sebab kita nak pergi belajar, tak ada niat pun sebab nak belajar ni untuk kita bila pandai nanti nak bagi manfaat kat orang lain. So apa bezanya antara orang Muslim dengan yang bukan Muslim? Orang Muslim pun pergi belajar juga. Betul. So bezanya orang yang Muslim ni dia pergi belajar dengan niat kerana Allah. Betul. So that's the difference lah. So that's step number 1. Number 2, remind others. So macam mana remind others of bulan Ramadan. So remind others, dalam masa bulan Ramadan ni tau, dah ni bulan Rejab sekarang ni, lagi 2 bulan, lagi 100 hari, kau dah qada ke? Ingat tak niat? Ingat tak niat. Pasal niat ni pun penting tau. Pasal ada yang kata boleh kita niat 1 hari je untuk 1 bulan. Ada yang kata tak, kita kena niat setiap hari. So kena niat setiap hari. Kena tahu ilmu tu. Kenapa ada orang boleh kata 1 bulan tu boleh, kenapa kena niat setiap hari. So kita beramal kena berilmu. Remind others. Bila kita dah tahu pula ilmu tu, kita kena ceritalah. Remind others lah kan. Macam kau tahu tak sebenarnya tak boleh tak buat macam ni tau. Aku belajar kat sini sekian. So remind each other untuk qada. Dah qada ke belum? Remind each other berapa hari lagi berpuasa, kau dah bersiap sedia ke belum? Benda-benda tu. Number 3, start clean and seek repentance. Macam tadilah, taubat. Kita nak bersihkan hati kita daripada dosa-dosa. So kita minta ampun kepada Allah, bukan saja dengan Allah tapi juga dengan manusia. So maybe the next step yang kita boleh buat sekarang ini ialah minta pengampunan daripada ibu dan ayah kita. Itulah yang paling banyak kita buat dosa sekali. Ibu dan ayah, dan juga adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga, hak-hak mereka yang kita terlupa, kita minta ampun supaya insya-Allah masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih tenang. Lebih tenang, yang bersih lah. Kita clean slate lah. Tu pasal dia kata kat sini clean slate kan. Sebab yang Diana sebut tu tadi, bila Diana sebut tu pun Effa dah rasa susah dia tau. Pasal kita nak terus terang, yang kita bercerita ni dan mendakwah ni, bukan kita macam fikir yang kita ni dah bagus atau kita ingat orang lain. Tak. Bila kita sambil berbincang antara satu sama lain,
lain ni, kita ni macam cucuk hati sendiri tau. Rasa setiap kali benda, tajamnya point tu, tajamnya sakitnya, aku ni tak cukup lagi ni, banyak dosa kan. Eva faham sangat untuk meminta ampun dengan orang-orang. Benda tu sangat I still struggle with it. Dengan orang lain mungkin senang, tapi dengan orang yang terdekat tu lah. Pasal dia punya ego kan. Ya Allah Tuhanku, buanglah ego daripada hatiku ini. Ya Allah, semoga aku dapat dengan ikhlasnya memohon ampun. Dengan ni tau, Buya Yahya sebut, wahai hamba Allah, dia kata. Dia sebut wahai hamba Allah tu pun dah settle dah. Kita ni hamba Allah, jangan rasa ego tu. Kita faham benda tu susah, tapi macam tu, macam apa yang Diana cakap ni, bila Diana cakap itu pun rasa macam lah, tak payahlah. Macam minta dunia ni sementara je. Macam dunia ni dia macam apa tu, kita nak tegakkan hak kita takkan selesai. So kita lebih kepada macam apa yang kita nak kat akhirat nanti, kita nak Allah terima amal kita. So Allah suruh minta ampun dengan walaupun orang tua yang buat salah kita, minta ampun dengan dia. Yang penting settle, tak ada dendam. Kita ni jangan dendam orang. Kan macam tadi Diana kata, selagi kita ada dendam dengan orang, kita syirik pada Allah, Allah amalan puasa kita tu jadi apa je tau. Kita hanya tergantung. beramal ibadah, solat, mungkin dia qiyam tu masya-Allah lah. Apa yang dia terima akhirnya penat, lapar dahaga. Tu je, pasal dia terlupa yang ni. Rugi. So memang kita nak kena lembutkan diri kita lah. Semoga Allah memudahkan anda semua dan saya juga kan, amin ya rabbal untuk alamin, memaafkan dan meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang. Betul. So yang keempat, develop the habit of tasbih. Zikir lah. Zikir. So benda tu adalah amalan yang paling mudah pada Eva. Kita kan sentiasa tadi amalan puasa seorang nabi tu ataupun anbiya tu, orang soleh-soleh yang atas level makam tertinggi tu, sentiasa berfikir tentang Allah. Antaranya adalah berzikir pada Allah, dan zikir yang paling mudah pada Eva lah, selawat atas nabi. Sebab kalau kita berselawat atas nabi, itu adalah antara zikir yang kalau kita buat tanpa kehadiran hati. Ada yang zikir setakat zikir lidah je. Yelah, faham. Tu zikir banyak-banyak pasal nakkan jumlah aja kan. Faham. Tapi kehadiran hati tu, keikhlasan tu tak ada. Kosong sebenarnya. Dia buat penat je. Again, penat sahaja. Tapi selawat atas Nabi itu adalah satu zikir di mana kalau kita buat sambil-sambil kita masak, sambil-sambil kita jaga anak, sambil-sambil macam-macam apa lagi lah, kita akan dapat pahala tu secukupnya dan lebih lagi. Pasal sebenarnya Allah berzikir kepada kita. Ada kita, ya. Dia ada satu ayat ni, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita berzikir kepada Allah, dan maksudnya Allah juga akan berzikir kepada kita. So dan sebenarnya kalau dalam keadaan kita tengah macam riak pun, itu benda yang paling teruk sebenarnya kan. Kita buat sesuatu amalan dalam keadaan riak pun, Allah masih terima selawat zikir tu. So macam kalau kita rasa macam tengah penat lah, macam la ilaha illallah, tapi macam sebenarnya tak ada. Baik tukar kepada selawat. Betul. Eva selalu macam tu. Contoh Eva ada amalan, so nanti kita akan pergi ke tempat ni where I have this app, macam mana I plan my jadual, planning to prepare kan. So adalah zikir-zikir yang kita nak buat dalam jumlah yang berapa, pada pukul berapa, macam tu semua. Tapi ada hari yang di mana kita penat atau kita letih, so kita kena fleksibel dengan benda tu. So macam, ya Allah, aku zikir dah 100 kali ni pun, tapi macam zikir tu aku tak feel, tak rasa, tak boleh fokus. Mind aku pergi ke sini ke sana. Immediately tukar kepada selawat. Dan selawat ni ada banyak. Selawat atas Nabi ada banyak. Ambil yang paling mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dah cukup. Next tu yang 5, dia kata make a list of doa for Ramadan. Tapi sebelum kita sentuh kepada tu, doa-doa, ada banyak je buku-buku kat luar sana yang kita boleh kongsi. Nampak ke? Pasal setiap hari tu kita boleh doa different. Okay, this one daripada seorang macam saya punya guru, Habib Muhammad Amin bin Idris Al-Husaini, yang sekarang ni menetap dekat Madinah lah. Gurunya ialah Habib Zain. Buku ni bertajuk Amalan Salafus Soleh. Kira macam dikumpulkan dalam bulan-bulan yang mulia ni, apakah antara doa-doa kasidah-kasidah yang kita boleh baca, apakah solat-solat sunat, doa-doa, semuanya ada dalam buku ni. So kalau nak tengok dalam bulan Ramadan pun sebenarnya boleh tengok juga dalam buku ni kan. Okay, contohnya kat sini dia ada juga dituliskan apa yang kita boleh buat sepanjang bulan Ramadan tersebut. Contohnya kita awalkan kita punya seawal-awalnya berbuka puasa, lepas tu kita lambatkan sahur, lepas tu kita buka dengan 3 butir kurma, lepas tu mandi setiap malam dalam bulan Ramadan, buat solat qiyamul lail, solat sunat witir, banyakkan baca Quran, baca doa untuk kedua orang tua. So kan kita macam kadang-kadang macam solat tarawih nak kena baca apa ya. Lepas tu solat sunat semua tu, so doa-doa masa nak tengok hilal Ramadan semua pun ada dalam amalan salafus soleh ni. So ini ialah
guru yang sangat-sangat saya hormati. Buku ni tak adalah jual, tapi insyaAllah mungkin boleh cari. Malam Salafus Salih ni bukan sahaja bulan Ramadan, daripada bulan Syakban juga ada dikongsikan doa-doa untuk waktu-waktu yang tertentu. Waktu yang mustajab tu. So macam tadi, educate yourself, make a list of doa for Ramadan. So ini dalam clause educate yourself jugalah. Yes. Kan? So kita, dan preparation, dia benda yang digabungkan, preparation dan educate yourself. Okay. So lepas tu fix your solat. Ramai orang ambil bulan Ramadan ni sebagai satu bulan yang Allah memudahkan benda. Jadi kalau kita nak berhijrah, kita nak better ourselves physically or mentally, spiritually, anything at all, you can use this month sebaik-baik mungkin lah. Sebab Allah dah penjarakan syaitan, kan, dia dah mudahkan. Atau semua pintu orang syurga dibuka. Pintu syurga dibuka, pintu pengampunan dibuka. Setiap kali kita berpuasa tu, kalau di puasa tu kita penuh different level puasa tu, kita punya dosa akan dimaafkan. Lepas tu bila kita puasa pada hari biasa, puasa sunat, puasa qada dan sebagainya, susah. Pasal apa? Orang lain, kita tengok orang lain makan best-best. Dia in the mood lah. So dalam Ramadan ni dia in the mood, in the zone. Level dia sama. Dan sebenarnya macam kalau Allah bukakan kita punya hijab tu, kita akan nampak yang sebenarnya Allah macam buat satu dunia ni, satu universe ni jadi a safe space for you to change. Jadi kalau kita nak buat apa-apa, kita nak minta apa-apa, kita nak ubah ke, ambil peluang yang ni, yang diadakan ni. Dan antara benda rukun Islam adalah syahadah, lepas tu solat, puasa, zakat, haji, umrah kan. So yang kedua yang paling penting tu ibadah, solat. Tanpa solat tu tak complete rukun tu. Tiang tu I suka tengok secara dia punya syarahan hari tu, yang dia datang tu majlis dia pun hadirkan kan. So dia, apa yang dia buat tu, dia pegang botol air, dia kata rukun Islam ada 5. Dia kata kalau yang ini last, dia ikut kemampuan. Haji dengan umrah tu. Zakat pun ada, pasal ada syarat-syarat zakat pada yang mampu dan tidak. Puasa pun ada syarat untuk yang kalau gila tak boleh, apa tu semua. Tapi kalau solat dengan syahadah ni, dia tak boleh. Pasal dulu buang je satu, botol tu jatuh. Yang kat sini buka pun botol tu jatuh. Jadi kalau kita tak memperbaiki solat kita tu, kita rasa macam dah perfect lah, dah okey lah ni, aku solat 5 waktu on time, aku dah solat sunat semua. Tapi manusia ni kena ingatkan diri, kau dah tahu macam mana sekalipun, mesti akan ada benda yang kau boleh buat lagi baik. Kadang-kadang bila kita dah macam ni, kita rasa dah hebat ataupun dah rasa dah Masya Allah, bagus. Pasal kita tak boleh macam negatifkan diri kita sendiri. Kita kena jangan macam dah bagus dah ni, tak payahlah aku check. Pasal ada hari yang kita macam bila buat biasa sangat, kita akan tak nampak yang kita diskaun kat sini sikit, diskaun kat sini sikit. Kita kena sentiasa reinvent ourselves, revise dan reflect, self-reflect. So kalau orang yang masih baru bermula macam mana nak memperbaiki solat tu, fix your solat, because this is the month, ni adalah bulan yang kita akan dapat paling banyak. Contohnya kita boleh hafal satu surah tambahan untuk kita baca sunat tu kan. Yes. Itu mungkin dia punya upgrade lah. Sebelum ni kita duk baca 4 qul tu kan. Qul ya, qul huwallah, qul a'udzu, qul a'udzu birabbin nas. So mungkin lepas ni kita boleh baca pula. Kita hafal lah surah-surah lain pula kan. Pada yang dah macam dah memang hebat lah, dah Masya Allah, good job pada korang. Tapi tahu tak, solat ni kita boleh pelbagaikan. Contoh, kita boleh baca surah-surah yang lain time kita rukuk, ayat-ayat yang lain, doa-doa yang lain waktu rukuk, tambahan. Ada tahu benda tu. Bila dalam tahun lepas baru tahu benda ni. Katalah, maknanya taklah aku boring repeat benda yang sama. Tahiyat pun boleh tambah lagi. Doa, so kan? Dia jadi benda tu jadi macam there's always something that I can do better. Yes. Kita kena tanya Ustazah nanti untuk episode lepas ni. Yes, kita akan lebihkan ni insya-Allah. Kita akan kongsi benda ni insya-Allah. Dan number 2, set achievable goals. Kita lain-lain. Jadi kalau kita set terlampau tinggi, mungkin kita akan rasa down bila tak achieve. Tapi kalau kita set terlampau rendah, kita macam discount dengan diri kita sendirilah. So set benda yang bila kita rasa macam bila buat dapat. And be flexible also. You know yourself. So set your high goals. But then kalau tak sampai tu, jangan rasa terlampau down. Antara amalan yang paling kita perlu lakukan dan mudah lakukan adalah bersedekah. Shop early for Ramadan. Apa mudah lakukan? Tak Tak. Ramai orang susah nak sedekah. Tapi maksudnya bulan Ramadan ni bulan untuk kita bersedekah. Sebab yelah, maksudnya itu sebenarnya duit kita yang sebenar. Orang rasa macam bila kita keluarkan duit tu, kita dah kurang duit kita. Tapi sebenarnya itulah duit sedekah, itulah yang duit kita yang sebenar. Bukan duit kita sebenar, rezeki kita yang sebenar. Rezeki kita yang sebenar. Yes. Okay, so apa yang
Nana cakap ni, maksudnya dalam rezeki yang kita dapat, duit ke, makanan ke, apa tu semua rezeki kan. Rezeki itu belum tentu kita punya. Pasal setiap kali lain. Duit, cuma paling senang duit lah kita dapat gaji. Sekejap tu gaji ni dah memang ada portion dah untuk bayar bil ni, bayar bagi orang lain untuk sekolah apa semua. Balance tu mana yang kita punya. So kita punya, nak tahu rezeki yang mana adalah kita punya, adalah rezeki yang kita sedekah. Itu yang nanti kira rezeki yang ke akhirat tu. So bila kita tahu benda ni, dia akan sangat memudahkan kita untuk bersedekah. Dan sedekah bukan sahaja dengan wang, senyum, buat orang bahagia, memudahkan urusan orang lain, mengangkat sampah dekat tengah jalan, bersihkan koridor mungkin, kan. Banyak sedekah cara. Sedekah masa, Sedekah apa lagi? Banyak benda yang kita boleh bersedekah. Kebaikan lah. Kebaikan. Kita niatlah. Setiap kali kita buat apa amal tu, macam tadi niat tu penting. Sebenarnya duduk-duduk macam ni pun, contoh apa pentingnya niat, dan kita boleh top up niat banyak-banyak, melakukan satu benda tapi kita boleh niatkan banyak dengan benda tu. Contohnya, apa beza mandi seorang yang mandi biasa dan mandi seorang yang mandi untuk mandi wajib? Niat lah. Niat. Mandi tu sama. Tapi pasal dia ada niat, dia dapat pahala dengan perbuatan dia tu. Pasal mandi wajib dia dapat pahala. Padahal mandi sama je. So contoh, kalau bila kita mandi wajib tu, kita doa. Kalau kita mandi wajib tu pada hari Isnin, contoh, aku niat untuk sucikan diri, aku niat untuk bersihkan. Contoh ni bulan Ramadan, mandi waktu malam. Mandi waktu malam. Aku niat untuk mandi waktu malam, seperti yang digalakkan untuk segala umat, untuk dapat pahala ni. Allah, bersihkan aku, diri aku ini, bersihkan zahir, bersihkan batin, bersihkan awal seperti mana aku awal dulu, dan biarlah aku bersih pada akhir nanti. So ini semua doa-doa. Macam mana kita Allah inspire kita untuk berdoa tu, itu adalah sebab dia nak kita dapatkan pahala tu. So kita, Eva akan selalu, ini Eva kongsi apa yang Eva buat lah. Setiap hari mandi je, mandi wajib atau mandi dengan niat pagi-pagi tu. Eva akan sentiasa mandi untuk menyucikan diri. Aku niat, ya Allah, untuk mandi sunat, menyucikan diri, sucikan diri aku daripada segala dosa, segala penyakit, bersihkan hati aku ini sehingga hilang semua titik-titik hitam, InsyaAllah, amin. supaya aku senang beribadah kepadamu, ya Allah. Sucikan aku seperti mana aku dilahirkan dahulu. Eva tak tahu macam mana nak cakap. Bila setiap kali Eva keluar, ada hari macam termis, terlupa, kelang kabut ke kan, kita terlambat nak pergi kerja ke apa kan, termis benda tu. Tapi bila Eva buat benda tu, Eva nampak perbezaan dia. Ni Eva kongsi lah, anda boleh cuba kat luar sana lah, maybe it works for you also. Eva akan nampak Eva yang kulit dan muka nampak lebih glowing bila Eva mandi macam tu, berniat, dengan yang tidak berniat. Dengan kuasa Allah, insyaAllah. InsyaAllah. So mungkin pada you all yang kat luar sana akan perasan benda-benda yang lain. Dia bukan nak kita nak glowing je tau. Contohnya kalau kita mandi keluar nak pergi kerja. Kita mandi, kita nak pergi, kita niat kita mandi ni supaya diberi kekuatan oleh Allah untuk kita bekerja ni pun pergi beribadah. Dapat pahala. Banyak. Sebab hari-hari kita mandi. So apa kata niatkan Zahid? So next ni dia kata shop early for Ramadan. You dah shopping ke? Dah. Kita kena shopping awal supaya tak ganggu kita punya, tak penat-penat nanti nak pergi cari waktu bulan Ramadan. Lepas tu kita kena bersihkan rumah awal supaya bukanlah bulan Ramadan tu baru kita nak bersihkan rumah, baru nak betulkan langsir, baru kita nak tukar apa-apa sebagainya. No, sebab bulan Ramadan kita fokus pada ibadah. Lepas tu kita sediakan ruang untuk kita solat ke, untuk kita untuk kita qiyam ke, kalau boleh dapatkan suasana tersebut. Letaklah apa tu, lampu-lampu Ramadan ke, pasanglah buhur ke, dapatkan suasana tu, mood untuk Ramadan. So itu ialah sebelum Ramadan masuk, dah set up dah tempat tu. Sebab you pernah pergi Tarim kan? Yes. Kat Tarim pun diorang ada satu tempat yang memang untuk diorang mihrab. Dia panggil diorang punya mihrab kat rumah. Yes. Betul. So kita pun takkanlah rumah sebesar-besar, diorang punya tempat kecil sangat tau. Yes, tapi kita ni rumah besar-besar tapi satu mihrab pun tak ada, satu tempat untuk berkhalwat pun tak ada. So make sure yang kalau boleh satu bilik ke, kalau boleh yang kita boleh kunci untuk kita Ramadan nanti, di situ tempat untuk kita berhalwat malam-malam, kita qiyam, tak ada orang dengar kita menangis, tak ada orang dengar kita, supaya apa tahu, takut nanti kan orang nampak nanti kan ada bangga pula. Macam tu kan. Ya Allah ya Tuhan. Set yourself apart supaya kita dapat beribadah hanya kerana Allah, insyaAllah. Betul. Bulan Ramadan ni pada Eva benda sesuatu yang sangat ajaib. Dia seperti seorang, dia makhluk kan, yang memeluk kita. Yang memeluk kita. Eva always bayangkan Ramadan ni sebagai, jangan ikut apa yang Eva buat lah kan. Pasal kita nak
macam mana kita nak dekat dan jatuh cinta kepada sesuatu tu, kita kena mengenali dia dengan apa yang kita mampu. So pada Eva bila nampak Ramadan ni ataupun surah-surah pun macam tu tau. Macam my favourite surah macam surah Yasin, Ayatul Kursi, Eva buat macam dia ni seorang manusia, makhluk ada bentuk badan yang Eva kena kenal segala sifat dia. Macam kalau kita best friend, macam I tahu you suka colour apa, I tahu you suka minum apa, pukul berapa you bangun, apa yang you tak suka, apa yang you suka, apa yang semua I tahu. So kita kena kenal benda untuk tu macam cinta. Tu. Bayangkan dia tu manusia. So Ramadan ni pun dia akan pergi tinggalkan kita, dia datang jumpa kita lagi. Dia macam that feeling lah, feeling yang dia I nak jumpa I punya kawan yang I sayang sangat tau. So bila kita nak jumpa kekasih kita kan, kita kena set up benda tu best-best lah. So bila you cakap kan, set up kan ruang yang istimewa dengan lighting yang mood setting betul, sejadah baru mungkin, dah basuh dah telekung telekung dah set up susun. Dia macam untuk kita selesa nak bertemu dengan makhluk ni. Clean sweep the media. Clean sweep the media. Jangan tengok benda-benda yang akan mendiscountkan kita punya pahala tu. Maksudnya our own social media ke? Our social media. Clean sweep our social media. Apa yang kita akan pandang, pasal kita akan sentiasa tengok Instagram. Kadang-kadang terkeluar pula benda-benda yang tak elok. Pasal setiap kali nampak benda yang tak elok, I dah block dah. Satu lagi benda, nak buat apa-apa guys, buat dengan berperingkat. Pasal Allah pun cakap, kalau kau nak improve, nak berubah diri, jangan terlalu mendadak. Kena buat perlahan-perlahan, buat yang mampu. Biar buat satu tapi konsisten, istiqamah, daripada buat beribu tapi lepas tu tinggalkan semua. Kita slowly but surely istiqamah ni lah benda-benda yang macam tu. Tapi benda-benda yang wajib, tak suka pun kena buat. Kena buat. Dan last, and haram relationship. Hubungan yang haram ni ada banyak jenis lah. Contohnya kalau haram tu hubungan girlfriend boyfriend ke, yang belum lagi bernikah lah maksudnya. Lepas tu yelah, sebab kalau kita dah suka pun, dah bertunang pun masih lagi haram lagi untuk kita bersama. So maksudnya selagi belum bernikah itu ialah satu hubungan yang perlu dijaga istilahnya. Kemudian ada juga hubungan haram yang lain. Contohnya sekarang ni kan dah banyak dah, maksudnya macam LGBT yang dah masuk ke satu dunia lah. So hopefully bulan Ramadan ni kita boleh ingat balik, ya Allah, kita ni seorang Islam, fitrah kita ni sebenarnya Allah dah tentukan yang wanita untuk lelaki. Yes, lelaki untuk wanita. Jangan kita tukar benda tu. Sebab itulah sebenarnya seorang manusia macam tu Allah ciptakan, jangan tukar. Lepas tu banyaklah sebenarnya hubungan-hubungan haram yang lain yang saya nak jemput, yang saya nak sebut pun rasa macam tak masuk akal, tapi ada berlaku. So bulan Ramadan ni kita azamkan untuk mengakhirilah hubungan-hubungan yang kita tahu Allah tak suka, dan kita akhiri kerana Allah. So before kita end ni, kita akan share lah macam mana apa yang kita boleh buat. Sekarang ni ada banyak orang jual diary untuk planner. I dapat daripada Ustazah Asma Harun. Boleh tak saya sebut? Boleh. So, Ustazah Asma Harun punya, I dapat best sangat tau. Dia ada macam planner bila kita punya tarikh period kita. Lepas tu ada dia punya macam waktu ibadah bila, ada planner. Tapi you punya phone, I punya buku. Yes, I punya buku. Pasal ada orang suka kena ada buku. Yes, I pun jenis macam tu. I kena ada lebih daripada 2. I kena ada satu kat phone I, satu kat buku. On the go lah. On the go. So macam kalau I terlupa nak tulis ni, I dah ada kat sini. Pasal I cepat lupa sekarang ni, dah faktor usia kan. So I ada nak kongsikan satu app ni. It's called Structured. Bukan ni, it's not a paid review. Ni cuma nak kongsi kat you all apa yang korang boleh buat. So macam kat sini, Eva dah plan dah untuk 1 tahun punya setiap hari apa yang kita kena buat. So macam ni, Fajar, atau bila Eva nak tidur, bila Eva nak bangun balik, Duha, Zohor, baca ni tak semestinya Quran, boleh baca buku-buku lain. Lepas tu solat asar atau workout, maghrib, so dia akan bunyi lah bila you dah buat. Bila nak buat 5 minit sebelum, depends, you can set pukul berapa you dia nak set kan, you to lah. remind. Lepas tu kalau you dah buat, you macam tick. Tahajud. So you boleh keep track. You kena keep track tu sebenarnya. Sebenarnya macam if you fail to plan, you plan to fail. And then if you don't keep track of what you do, you nanti you akan fikir macam, kenapa aku tak. Benda ni membantu kita disiplin. So macam, sebab dia akan buat kita tahu sekarang pukul berapa. Ya, betul. Masa kan berlalu cepat. Ada hari, bukan semua hari yang kita habis complete benda ni. Tapi kita dah ada goals tu. Lepas tu nanti at the end of the month, check, how's my progress for this month. This month. So bila kita tengok macam, okay, bulan ni kau sebenarnya Alhamdulillah. Kalau tak sampai bulan tu, kita tengok minggu ni kau macam mana. Jadi tak sebenarnya boleh upgrade lagi contohnya. Yes. Sebenarnya boleh buat something macam tu lah. Aku select ni.
Kan? Boleh Okey, tambah Mindy, lagi. ada satu benda yang nak bagi tahu lah sebelum kita habis ni kan. So sebenarnya satu benda yang kita boleh buat ialah solat sunat sebelum subuh. Ya. Solat sunat qabliyah 2 rakaat sebelum Yes. subuh, sebab sebenarnya solat sunat itu ialah lagi bagus daripada dunia dan seisinya. So sebenarnya orang yang paling kaya ialah orang yang solat sunat 2 rakaat tersebut. Betul. So sayang tau, benda tu simple tapi orang macam rasa macam tak nak buat. Betul. Tapi sebenarnya mudah sangat-sangat. Ya. So that's why kalau boleh benda tu jangan tinggal. Lepas tu macam guru saya pun cakap Widul Latif jangan tinggal pagi dan petang. So Widul Latif ni ialah ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang telah dikumpulkan daripada Muhammad SAW dulu yang dikumpulkan supaya kita ni masyarakat Madani ni mudah untuk amalkan. Betul. So boleh baca pagi dan petang. Kalau tak mampu petang, pagi saja pun boleh. Kita istiqamahkan itu, lepas tu tambah lagi, adalah banyaklah. Kita ada nafahat asal lah dan sebagainya, itu kalau boleh kita buat. Tapi yang sangat mudah ialah solat sunat 2 rakaat dan juga Widul Latif tu. Awal-awal kita rasa lidah tak biasa kan. InsyaAllah hari-hari senang, hari-hari you baca, InsyaAllah okey. InsyaAllah. So kita dah kongsikan banyak tips-tips. Semoga beri Kena manfaat. yakin je sebenarnya. Ya. Kalau tak yakin tak ada makna kalau tak yakin kan. Dan pentingnya ada circle kawan-kawan yang akan kita buat sama-sama. Kalau kita rasa macam penat lah kalau nak buat seorang-seorang kan, aku tak boleh lah, aku nak kena ada support system. Kau can find your support system. So kita ada lagi hari untuk melakukan ni. Yang single-single macam saya kita boleh pergi terawih hopping. Masya Allah. Okeylah, bye-bye lah. Tapi tengok patutnya ni Masya Allah, nak pergi bila nak pergi umrah? Nak pergi umrah 1st sampai 14 April. Dan kawan sahabat kita pun Nisa Suryani pergi pada pergi awal Ramadan. Awal Ramadan. Sepatutnya kita nak dia datang, tapi yelah kita tak nak ganggu dia nak pergi beribadah kan. Terpaksa tak sempat nak bersama dengan dia. Kita doakan anda semua yang terbaik pada bulan Ramadan ni. Semoga bulan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Allahumma balighna Ramadan. Semoga kita semua disampaikan ke dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Dan bertemu Ramadan yang seterusnya. Walaupun belum habis lagi Ramadan ni, dah kena niat benda tu tau. Dan semoga anda dapat manfaat daripada tips-tips kami, daripada apa yang kami kongsikan pada hari ini. Follow kita episod-episod yang seterusnya bersama rakan-rakan The Khadijahs kami. Jangan lupa klik subscribe, klik like yang kat podcast tu, bagi komen apa-apa semua, juga topik-topik yang mungkin you all want to dikupaskan oleh sahabat-sahabat. Nak tengok siapa dekat Khadijahs ni, boleh, insyaAllah. Betul. Minta maaf saya silap kepada semua yang kenal ke ataupun yang tak kenal ke, maafkan saya kalau ada apa-apa salah, dan yang saya doakan semoga kita punya Ramadan segala amal diterima oleh Allah SWT, insyaAllah. Amin. Effa pun macam tu juga. Effa minta maaf kepada semua yang dikenali, yang tak dikenali. Halalkan makan minum, segala hutang yang mungkin kita terlupa. Benda tu kita manusia kan, banyak lakukan dosa. Semoga kita masuk Ramadan ni dengan hati yang bersih, dengan diri yang bersih daripada segala benda yang hitam dan negatif, dan Allah memudahkan kita melakukan amalan dan terima segala amalan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah amalan kami, orang-orang kami sayang, guru-guru kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang hidup, orang-orang yang mati, orang-orang yang semua muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, seluruh dunia yang dalam keadaan sara dan sebagainya. Mudahkanlah ya Allah urusan kami, ya Allah. Amin, amin, amin. Itu saja dari kami, The Khadijahs. Assalamualaikum.